Okey ke ni? Hijau. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam masa yang ada pada malam ni insyaallah kita teruskan tazkirah Ramadan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab kita Akhlak Seorang Muslim. Alamak, cincau dah keluar. Akhlak Seorang Muslim, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang dermawan bertepatan dengan bulan ni. Baginda berani dalam membela kebenaran. Seorang yang adil, tidak pernah memutus sesuatu secara zalim. Apa yang telah dilakukan baginda dapat dipercayai serta tidak berdusta. 6 benda kalau nak bincang malam ni, tuan-tuan. Nombor 1, Rasulullah SAW seorang yang dermawan. Rasulullah ni kaya ke agak miskin hidup dia? Miskin, tuan-tuan. Tapi dia dermawan. Hari ni bila sebut dermawan, orang kaya. Betul kan? Ini salah fahamnya kita. Dia nak derma tak nanti banyak. Dia tak nanti tulis dekat cek 10,000. Boleh faham tak? Ada tak dekat Masjid Surau dia letak mesin cek? Ada? Tak ada, tuan-tuan. Dan kita tak ada. Gagau-gagau dalam poket ada shilling. Bubuh lah shilling. Biar ambil lah orang dengar punya ketekum jatuh. Betul? Lantak lah, tuan-tuan. Janji ikhlas. Derma bukan rukun dia mesti banyak. Bukan syarat dia mesti banyak. Syarat dia ikhlas je. Ikhlas saja, tuan-tuan. Ramadan, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, alamak cincau. Ramadan, dan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah lebih lagi sifat dermawan dia. Siti Aisyah bagi contoh, tuan-tuan, kalau daun tu gugur tak sempat sampai ke tanah, ditiup angin. Duit ringgit yang Rasulullah ada masanya tak sempat pun dibelanjakan untuk keluarga. Dibagi pada orang yang lebih memerlukan. Lebih memerlukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang lebih memerlukan? Saudara kita di bumi Gaza, betul? Tuan-tuan jangan putus berhenti sumbangan untuk Gaza. Kita tengok berbuka mereka berebut, tak ada gayung, tak ada timba, tak ada besen, tak ada baldi. Nak kata bubur, tak bubur, nampak macam air, cuma ada color, tuan-tuan. Betul? Kita ni tiap hari buang makanan, ya Allah, ya Tuhan. Tiap hari buang makanan. Tuan-tuan, ulama sebut tau, mana-mana rumah yang membazir makanan, maka tercabutlah keberkatan dalam rumah tangga tadi.
Dah Allah bagi dia rezeki, dia kufur. Boleh faham kufur. Buang Allah. Basi lain cerita. Kita beli kuih, contoh apa, buah Melaka ada kelapa kan, dia tak tahan sikit. Orang yang buat tu pula agak kurang cermat. Contoh, kita beli memang kita niat nak makan more balik tarawih. Dan tadi berbuka dah ada agak-agak makan 2 ketul. Makan nasi, minum air, habislah tersandar. Kan? Memang onde-onde ni memang kita niat beli pun tak banyak, beli RM2, berapa biji RM2, 5 biji contoh. Kan? Okeylah, balik-balik basi itu lain, memang kena buang, betul. Bukan membazir, memang niat nak makan betul balik. Yang mana buah Melaka tadi yang? Isteri kata, bang dah buang dah bang, basi dah bang. Oh ya ke? Okey. Ada ayam bagi kat ayam. Boleh faham tak? Itu lain. Ini memang beli tak habis makan, beli banyak. Sebab tu Imam Malik rahimahullah ta'ala di saat berbuka iftar, Imam Malik menangis. Imam Malik menangis waktu nak buka puasa, tuan-tuan. Orang tanya dia, tuan kenapa menangis? Waktu berbuka kan Nabi sebut waktu paling gembira umat aku ni 2. Satu waktu hendak berbuka puasa, satu waktu lagi di saat menatap wajah Allah di syurga. Ini 2 kegembiraan umat aku. Tiba-tiba Imam Malik menangis. Orang kiri kanan tanya, tuan kenapa menangis? Kita nak buka puasa ni banyak makanan ya Allah. Rasulullah SAW tak ada benda nak makan. Kan? Tuan-tuan, bazar Ramadan dengan masjid, yang mana akan jam? Betul? Tuan-tuan, Allahu Akbar. Jam, tuan-tuan, nak cari parking susah. Masjid tak apa, datang pukul berapa pun tetap ada parking. Tarawih lah, tarawih. Jemaat mungkin susah sikit. Betul kan? Kita masih lagi membesarkan nafsu, bukan membesarkan wahyu. Sedangkan orang Allah turunkan wahyu bulan ni. Betul? Allah suruh kita besarkan wahyu, kita masih lagi besarkan nafsu. Sebab tu bazar ni penuh, tuan-tuan. Selipar Jepun, celup tepung pun laku. Potong 4 segi, orang ingatkan tempe kan. Amal esok, tuan-tuan, jadi macam Doremi lah. Orang datang dengan cangkul, tuan-tuan. Boleh faham tak ni? Orang, oh ya Allah ya Tuhan, dalam bak juadah makan ni orang sanggup, tuan-tuan. Kau tak, orang tak beratur lah nasi arak RM50 sebekah, betul? RM50 tuan-tuan sebekah beratur. Pergi lambat habis RM50, betul kan? RM50 kan? RM50 tuan-tuan. Boleh faham tak ni? Allahu Akbar. Tadi kita tarawih penuh tak? Sampai keluar kan? Tak sampai. Muslimat sampai keluar. Alah, muslimat kecil ruang dia. Tapi kira penuh lah tadi, tuan-tuan. Anak sampai tadi, tuan-tuan dah zikir dah isyak. Penuh. Isyak tadi penuh. Tarawih masih lagi lebih pada 70%. Lebih kurang lah tu, tuan-tuan. Masa kuliah tinggallah 30%. Betul tak betul? Masa kuliah tinggal 30%. Fadilat tazkirah lebih besar pada tarawih. Lebih besar dari tarawih. Boleh faham tak? Bukan suruh tinggal tarawih, jangan silap faham. Tapi nak sebutnya kita ni berebut yang mana? Yang bazar kita kejar, yang lebih besar ni kita tak kejar. Kita membesarkan nafsu. Sebab tu bila kumpul-kumpul 30 hari Ramadan, kemanisan Ramadan kita tak rasa, tuan-tuan. Kita akan rasa kemanisan Syawal.
Sebab tu kerana nak sambut satu hari yang namanya 1 Syawal, ada orang sanggup ribuan ringgit habis. Kerana nafsu dia dah besar-besar, meletupnya nafsu tu 1 Syawal. Betul ke tak betul? Kerana sehari tu ribu dia sanggup. Langsir, cushion, rim kereta, cat kereta, cat rumah. Kerana sehari tu. Kalau dia nak gembira betul, ustaz, gembira kan sunat? Ya sunat, tapi tak suruh boros. Apa maksud boros? Apa maksud membazir? Benda yang dah ada masih boleh dipakai, kita beli lain. Itu maksud boros. Boleh faham Benda masih boleh dipakai, beli lagi, itu maksud boros. Itu maksud membazir. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, benda boleh pakai, bukan tak boleh pakai. Quran dalam dada tak ingat, dia tak mau nak tambah. Dalam dada tak ingat Quran, kurang surah, dia tak mau tambah. Betul tak betul? Sedangkan bulan ni Allah turunkan Quran, suruh besar, suruh ingatkan Quran. Dia duk besarkan nafsu dia. Dia duk besarkan nafsu dia. Nak derma jadi kedekut, pasal dia sayang. Nafsu kata sayang. Ini nak buat belanja raya, baju anak belum beli. Syaitan bisik, jangan infak, nanti tak ada duit. Allah kata infak, aku tambah. Dia pegang buah syaitan. Betul kan? Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi lebih dermawan bulan ni. Pasal apa tuan-tuan? Karena bulan ni Allah lipat kali ganda ganjaran dan keberkatan. Allah lipat keberkatan dan ganjaran, Allah lipat lagi tuan-tuan. Tiba-tiba bulan ni dia lebih membazir, lebih boros berbelanja. Petang-petang, setiap hari pula tu membesarkan nafsu, bukan membesarkan wahyu. Sebab tu keluar Ramadan, perangai kita tak berubah tuan-tuan. Keluar Ramadan, perangai kita tak berubah. Allah minta jauh lah tuan-tuan. Tiap-tiap tahun kita sebut. Bahkan khutbah Ramadan kita tahun lepas pun sebut. Khutbah Ramadan Jumaat yang terakhir tahun lepas sebut. Apa teks khutbah tersebut? Dia tu tuan-tuan, hari ni kita berada pada Jumaat yang terakhir bulan Ramadan. Masjid dan surau akan kembali kosong. Siapa ingat? Betul kan? Betul ke tak betul? Akan kembali sunyi tuan-tuan. Jadi macam surau kampung orang asli tuan-tuan. Orang dah tak datang balik lah. Sedangkan Ramadan, bulan kita rewiring semua kabel, tukar mentol, buka lagi terang. Betul? Tiba-tiba Syawal, mentol pun terbakar tuan-tuan. Gelap terus tuan-tuan, tak mari. Di mana silap kita? Nampak tak? Pasal apa? Kita bukan nak membesarkan syiar agama Allah. Wa man yu'azzim min sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah Subhanahu azim. Mana-mana orang yang membesarkan syiar agama, itu tanda hati dia bertakwa. Tapi kalau orang membesarkan nafsu dia, dia tak dapat takwa yang Allah janji Ramadan ni. La'allakum tattaqun, dia tak dapat. Pasal apa? Pasal dia kena besarkan syiar agama, tiba-tiba dia besarkan nafsu dia. Tidur belum lagi, malam esok dah bincang nak berbuka dengan apa. Weekend depan kita nak berbuka di mana, bincang dah. Hidup tak hidup belum tahu lagi besok. Betul? Dia dah bincang. Tuan-tuan ni orang mengaji. Kalau boleh tahun ni no lagu raya, sampailah malam raya. Penyimpan mohon bosan mengumpat anak bulan tak kelihatan. Puasa lusa, raya lusa. Lusa raya, esok jangan pasang lagi lagu raya.
Dah tak ada tarawih, baru pasang lagu raya, baru sambut raya datang. Ramadan tu ada lagi dalam rumah, kita dah panggil orang luar masuk. Boleh faham? Ramadan ada lagi dalam rumah. Ramadan ni apa yang dia bawa? Tuan-tuan, kalau bahasa nak sebutlah tuan-tuan, Ramadan ni bawa 1001 macam rahmat daripada Allah dia bawa. Syawal bawa apa? Syawal hanya bawa puasa 6 dengan solat sunat Eid, betul? Aidul Fitri, sunat muakkad yang Nabi suruh sangat pergi, yang perempuan cuti pun dengar khutbah dia dengan puasa 6. Itu saja ada dalam bulan Syawal, betul? Bulan Ramadan turun Quran, zakat fitrah nak cuci hati. Tidak ada pahala sunat, semua macam wajib, yang wajib 70 kali ganda. Betul tak betul? Bulan ditutup semua pintu neraka, dibuka 88 pintu syurga. Betul tak betul? Apa lagi nak sebut tuan-tuan mata Rasulullah Ta'ala? Iman wa ihtisaban man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan hari-hari malam-malam dalam bulan Ramadan dengan amal soleh, dengan penuh keikhlasan, kata Allah, kata Nabi SAW, Allah ampun segala dosa dia. Apa lagi nak tuan-tuan? Ramadan. Boleh faham tak ni? Ini ganjaran yang besar. Dia buat main banyak, tiba-tiba kita tak layan. Kita panggil Syawal masuk. Syawal bawa apa je dekat kita? Faham tak faham ni? Ramadan bawa macam-macam, kita tak layan dia. Ya Allah, ya Tuhan. Setiap hari jangan tinggal, tanam dalam jiwa kita, ya Allah, setiap hari aku nak buka Quran dan tadabbur ayat-ayat-Mu, ya Allah. Tadabbur ni tuan-tuan, paling kurang kita ni orang surau tuan-tuan, orang yang tak tinggal solat, paling kurang ambil selai sehari, iaitu 2 muka lah. Itu paling kurang. Tadabbur ni baca berserta syarah, makna, faham elok-elok. Oh macam ni Imam baca surah Waqiah, betul? Apa ni? Imam baca surah Waqiah tadi tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan perasan tak Imam nangis? Ayat mana tu Imam nangis? Min syajaratin zakum. Allah kata ahli neraka ni makanan dia tak ada lain daripada pokok zakum. Pokok zakum ni, setengah ulama tafsir sebut dia benda paling pahit yang Allah cipta. Buah dia buah, tapi buah yang Allah cipta rasanya paling pahit. Boleh faham tak? Atas dunia ni apa benda yang paling pahit? Apa yang paling pahit atas dunia? Tuan Kak Ali tak? Tuan Kak Ali orang asli, bukan orang asli tuan-tuan. Anak sendiri boleh kemam. Alamak, awak cakap lu. Ya, boleh. Wallahu alam lah, dari sudut kekuatan lelaki wallahu alam, tapi angin memang keluar. Angin keluar. Kemam, jangan banyak. Banyak sakaratul maut juga tuan-tuan. Nabi kecil-kecil secebis tu, main-mainlah mulut kemam-kemam, dia dah kembang punya. Angin keluar tuan-tuan. Dengan izin Allah angin keluar. Sendawa kita. Ya, Tuan Kak Ali. Alhamdulillah. Tak cukup pahit lagi. Ada lagi pahit. Yang ni orang asli je lalu telan. Kita tak lalu tuan-tuan. Anda tak tahu pronounce dia macam mana. Ada orang sebut yes, Bakawali. Siapa pernah rasa? Tuan-tuan, orang asli dia boleh kunyah menyebabkan nyamuk tidak gigit. Darah pun jadi pahit.
Nak beritahu bakar wali ni darah pun jadi pahit. Nyamuk tak gigit. Nyamuk gigit menyesal tuan-tuan. Tak sedap langsung nyamuk kata. Kembali ke rahmatullah nyamuk tu tuan-tuan. Bakar wali ni punya pahit. Tuan-tuan, dia bukan sekadar pahit. Macam tadi kita sebut tongkat Ali ni dia pahit. Dia tak ada getah. Bakar wali ni dia bergetah. Getah dia tu lekat dalam mulut. Pahit tu Allah tuan-tuan, memang payah hilang. Anak pernah kenal lah. Bukan makan, kena tipu. Kena tipu. Kami kecil masa tu kan, kecil di sekitar dan sekolah rendah, tak nak jumpa. Sepupu lah ni gurau. Kita sebut gua bewok lah tuan-tuan, dah bagi makan bakar wali tuan-tuan. Ni batang kayu yang paling manis kata sepupu ni. Aku bagi seorang sikit dia, benda ni mahal. Kita kerau. Anak buah anak seorang muntah tuan-tuan. Muntah. Tongkat Ali tak muntah tuan-tuan. Muntah. Dia punya pahit tu tuan-tuan. Zakum 100 kali ganda pahit daripada bakar wali. Tu nak bagi tahu. Dia pahit dan berduri. Dia pahit dan berduri. Perut lapar. Tiba-tiba buah zakum tu datang. Selera tu datang. Selera datang. Ambil ngam. Koyak habis. Mulut. Mulut habis koyak tuan-tuan. Hari ni kalau lapar pun, kan? Perut lapar, buat main apa pun, kita sakit lapar kan? Tapi selera tak ada, tak makan. Betul? Betul kan? Tak makan. Tapi ini selera datang, ngup, pecah habis mulut. Pahit tu pula melekat. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayanglah. Allahumma ajirna minan nar. Amin. Ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka ya Allah Tuhan. Ini tuan-tuan, jangan membazir. Gua nak kata membazir dalam hari-hari Ramadan. Semua sepanjang siang kita berpuasa tadarus semua lingkup, kerana dia telah pun dirosakkan oleh perbuatan membazir tadi. Jaga elok-elok. Boleh nak? Insya-Allah. Berapa minit lagi? Habis dah. Sikit lagi. Sudah kijam. Boleh membesarkan wahyu. Apa maksud membesarkan wahyu? Faham dan amal. Faham tak amal, fasik. Amal tanpa faham, Imam Malik sebut kafir. Ilmu tanpa amal, fasik, kata Imam Malik. Amal tanpa ilmu, kafir. Dia ada ilmu, dia tak amal, dia jadi fasik. Dia beramal kot lain, bukannya ilmu tu, dia jadi fasik. Beramal, tak ada ilmu, dia jadi kafir. Pasal dia buat benda yang bercanggah dengan ilmu, dia akan menjadi kafir. Dia boleh bawa kepada kekufuran. Boleh faham tak? Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya 2-3 minit cukup tuan-tuan. Tengok mata dah macam lagi dada. Kenyang kan buka puasa, jadi moral lagi kan? Tuan-tuan. Ini di mana-mana pun nak sebut, rasanya tahun lepas pun ada sebut. Tapi nak sebut juga. Nak ulang lagi tuan-tuan. Apa dia? Apakah dia sebenarnya sahur? Ni tiap malam, tiap hari nak tazkirah tarawih pun yang ni anda tak tinggal. Apakah sebenarnya sahur? Semua tempat jawab makan sahur Ustaz. Betul lah. Sebab apa dipanggil makan sahur? Sebab apa dipanggil sarapan pagi? Sebab apa dipanggil makan tengah hari? Benarnya sama perbuatannya makan. Betul? Tapi dinisbahkan pada waktunya. Betul? Itulah sahur. Sahur ni waktu sahur. Waktu sahur. Boleh?
Allah sebut dalam Quran bukan makan sahur. Allah tak sebut bab makan sahur. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang banyak sabar melakukan ketaatan, ujian kesulitan, ujian nikmat, semuanya dia boleh sabar. Nak buat ketaatan pun dia boleh sabar. Dan yang kedua kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang benar pegangan agama dan praktikalnya. Ali Imran ayat yang ke-17. Lepas tu orang yang qanitin, orang yang terus menerus melakukan ketaatan. Yang keempat, orang yang banyak infak untuk agama dia. Yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang mohon ampun di waktu sahur. Boleh? Orang yang mohon ampun di waktu sahur. Surah Az-Zariyat pula ayat 17 dan 18 pun Allah sebut. Kanu minal laili qalilan. Mereka ini di waktu malam sikit sangat tidurnya. Ma yahja'un. Mereka bangun untuk kembali kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Boleh faham tak? Tidur dia sikit je. Ini sifat ahli syurga Allah sebut dalam surah Zariyat tadi. Ayat 18 Allah sambung. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka yang sikit tidur tadi, iaitu di waktu sahur mereka bangun untuk mohon ampun. Dua-dua ayat Ali Imran dan Az-Zariyat Allah sebut waktu sahur bangun mohon ampun. Bukan bangun makan. Boleh faham tak? Jangan berhenti lagi situ. Ambil sekerat, tantu je keluar Facebook. Bangun mohon ampun, bukan bangun makan. Tum, berhenti, masuk surat khabar. Jahanam aku. Boleh faham tak ni? Mohon ampun. Bangun tak setiap malam yang lain? Bangun ke tak? Susah bangun. Setuju? Bukanlah downgrade kita dah. Jarang-jarang bangun, kadang-kadang bangun, lebih banyak tak bangun. Allah pun kata dah payah sangat nak bangun. Mari Ramadan Allah kata bangun makan. Faham tak faham? Allah kata bangun makan. Tuan-tuan, bab makan ni ada dua rintangan. Pekerjaan lain kita tak sanggup buat, tapi bab makan kita jadi sanggup. Pertama, sanggup pergi walaupun jauh. Sanggup pergi walaupun jauh, makan punya hal. Betul? Kedua, sanggup bayar walaupun mahal. Betul? Betul? RM50 sebekas tadi. Sanggup? Betul ke tak betul? Kari kambing 40 hari Yomping, berenyut orang pergi. Johor. Lemang toki bentung. Nasi buluh sungkai. Aku pun kaki makan juga. Lagi. Yang viral ni, yang memang orang tak putus. Yang memang orang tak putus. Boleh faham tak? Tuan-tuan, di Kota Baru sekarang tengah top. Kalau restoran tu dengar, dia tengok live, kena bayar royalty ni. Suarin Jinda. Meja dia rasanya 50 biji ada meja. Lebih kot. Tapi tak cukup tuan-tuan. Menunggu kita nak masuk makan. Orang sanggup tuan-tuan. Orang sanggup bayar. Orang sanggup pergi walaupun jauh. Tuan-tuan, bila kita sampai satu destinasi baru, ada program ke ada apa kita pergi, mulut akan tanya apa? Sini apa yang makan sedap? Betul tak betul? Sini apa yang makan best? Itu mesti tanya punya tuan-tuan. Kerana makan orang sanggup.
Nak suruh bangun munajat, orang tak sanggup. Allah kata, bangun makan. Bangun tak? Bangun ke tak? Bangun. Sebab makan. Sebab nak makan. Allah letak satu syariat makan di waktu sahur. Kerana apa? Karena waktu tu sebesar, paling besar rahmat Allah turunkan. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa sulusul lailil akhir. Hal min da'in fastajaba lahu, hal min sa'in fa'utiyahu, hal min mustaghfirin faghfir lahu. Rawahu Imam Muslim au kama kana. Bulan Rejab, Syaban, Zulqa'dah, Zulhijjah, Syawal, Muharram. Boleh mana? Turun rahmat Allah sebesar-besarnya, turun tiap malam. Berbakinya waktu iaitu 1/3 malam yang akhir, pukul 3 ke atas. Tuan-tuan tak payah tanya, sebut saja pukul 3 ke atas sampai subuh. Itu waktu dia. Lalu kata Nabi, hadis kursi, ada tak orang yang berdoa, Allah nak mustajabkan doa dia. Ada tak orang yang ada hajat? Hajat apa? Hajat nak beli rumah, hajat nak siapkan rumah, apa saja hajat Allah nak penuhi. Ada tak orang yang dia rasa dia banyak dosa, dia bertaubat, jatuh air mata, Allah kata aku nak ampun segala dosa-dosa dia. Bulan lain payah bangun, bulan ni Allah suruh makan. Tetap yang 3 tu ada. Bangun kerana nak makan, 2 rakaat, angkat tangan, jangan tinggal. Bangun tadi mudah sebab nak makan. Bulan lain payah nak bangun. Betul tak betul? Ni nak bagi tahu tuan-tuan, Allah ni maha sayang kat kita. Semua tu nak bagi kat kita. Umat dulu-dulu tak dapat. Dia buat turun sebesar-besar rahmat, suruh kita bangun juga. Sebab tu tuan-tuan, waktu paling baik baca Quran dalam segala amalan sunat. Waktu paling baik baca Quran waktu sahur. Waktu paling baik munajat waktu sahur. Waktu paling baik zikir waktu sahur. Waktu paling baik bertaubat waktu sahur. Waktu paling baik nak solat sunat waktu sahur. Waktu Nabi suruh kejut ahli keluarga yang bangun sahur. Kejut kata Nabi. Kejut. Sampaikan Nabi doa untuk kita, ya Allah berkatilah rumah tangga yang bangun di waktu sahur. Nabi doakan keberkatan. Nabi sendiri doa barakah siapa yang bangun waktu sahur. Besar fadilat sahur. Allah sebut dalam 2 ayat tadi tuan-tuan, Zariyat 18, Ali Imran 17. Dua-dua tu adalah orang yang bangun munajat. Tapi nak bangun susah, Allah kata Ramadan bangunlah, makan pun tak apa. 3-3 tu aku bagi janji tadah tangan dekat aku, bagi tahu apa yang kamu nak, aku makbul semua. Tuan-tuan, boleh faham tak ni? Jangan tinggal insya-Allah. Doa untuk anak-anak biar dia jadi taat. Doa untuk keluarga yang ada sakit biar sembuh. Doa untuk keluarga kesempitan biar lapang. Jiran-jiran kita doa. Semua jangan lupa doa pada Gaza. Boleh faham? Doa juga pada munafik dan kafir yang memerangi di tanah air kita. Hari ini stokin pun dia buat kalimah Allah, tuan-tuan. Stokin ni bukan macam kopiah bodi kepala, betul. Memang duduk di kaki, tuan-tuan. Kadang-kadang kena najis. Tempat yang paling rendah martabat kaki. Situ dia saja je print kalimah Allah. Faham ke tak? Dulu tattoo kalimah Allah, betul. Dia tahu kita memerangi Yahudi, dia buat masuk tamar Yahudi. Apa pasal? Memang cari pasal, tuan-tuan. Boleh faham? Memang cari pasal, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu lebah? Madu dia dalam ketana. Lebah ni, tuan-tuan, kita tutup dengan lebah, boleh? Kita tutup dengan kisah lebah. Pertama, tuan-tuan pernah tak tengok lebah buat sarang sekor-sekor dia je? Dah siap sarang, dia duduklah sekor-sekor dia. Lebah tu gila kalau macam tu, tuan-tuan. Tu lebah gila. Boleh? Lebah tu mereng, tuan-tuan. Dia mesti duduk berjemaah. Dia ada masyarakat dia. Dia ada tamadun dia. Betul? Yang ni jadi tentera, yang ni jadi bodyguard, yang ni queen, yang ni tukang isap madu, yang ni tukang beranak. Lebah dah siap.
dia pun yakhruju min butuniha syarabun, kata Allah, keluarkan daripada perut kamu minuman. Allah perintahkan dia keluarkan minuman. Yang ni madu tu Allah sebut minuman. Boleh tak? Ulama kata bancur dengan air kita minum. Itu cara paling baik. Direct pun boleh. Dengan jari, dengan kayu, dengan sudu plastik boleh. Boleh faham minuman. Untuk apa? Yang berbezaan mukhtalifan fihi syifa'ul linnas. Bukan untuk dia, untuk manusia. Madu tu penawar untuk manusia. Cerek-berek the best. Luka the best. Denggi the best. Tak ada sakit the best. Dia cuci usus. Dia hidup berjemaah. Yang kedua, dia bagi manfaat pada orang lain. Boleh? Orang panjat pokok ambil madu lebah, dia kena serang tak? Dia tak kena serang, betul? Kalau dia kena serang, satu tu je dia ambil, dia tak ambil dah. Kena satu dua itu biasa. Betul tak betul? Memang fitrahnya lebah ni menyengat. Ada seekor dua tu rasa terancam, dia gigit lah. Dia ulang pula pokok ni. Kalau kena serang, dia tak ulang dah pokok tu. Betul tak betul? Dia ulang pula pokok ni. Duduk seminggu jumpa, dia panjat lagi. Mana dia tak kena attack. Pasal orang tu nak ambil manfaat yang Allah suruh dia bagi kat kita. Faham tak faham? Tapi kalau kita pergi baling sarang dia, bukan lubang cacing, lubang kubur pun dia masuk. Betul tak betul? Lebah bila dia sengat kita, apa jadi pada dia? Mati. Lebah, tebuan, spesies tu kan, lepas dia sengat kita, dia mati. What is the meaning? Alamak. Apa makna dia, tuan-tuan? Pertama, orang Islam wajib berjemaah. Apa-apa mesti komplek. Tuan-tuan, kenapa orang kita kalau tidak bazar Ramadan berniaga seorang sana, seorang sini, seorang sana, seorang sini. Sana satu kemah cendol, sini kemah nasi lemak. Jalan 4-5 langkah, kemah goreng pisang. Betul tak betul? Kenapa tak duduk sekali? Kalau duduk sekali, tuan-tuan, kalau duduk asing-asing, ribut datang, tiga-tiga tu terbang. Betul? Tapi kalau duduk sekali, ikat tiang kemah, sambung-sambung ikat, naik tak ribut angkat? Tak naik, tuan-tuan. Faham tak faham? Jiran boleh pegang kemah, satu tiang tu ada satu genggaman, ada dua tiang. Tiang dia, tiang kita, pasal ikat sekali dia boleh pegang. Kita pegang belah sini. Betul tak betul? Tapi kalau masing-masing, berapa tiang kita boleh pegang? Betul tak? Berkecamuk habis, tuan-tuan. So kena hidup berjemaah. Islam kalau hidup berjemaah, dia kuat, dia boleh hasil benda yang manfaat pada orang lain. Dua. Ketiga, lebah jangan kacau, dia boleh serang, dia sanggup mati. Itu Islam. Boleh faham tak ni? Itu Islam. Jangan kacau. Tak kacau, kita juga bagi kebaikan pada orang lain. Betul tak betul? Kita bagi kebaikan pada orang lain. Kacau, Allah bagi tahu. Lebah kacau dia attack sampai dia mati. Tak kacau, dia bagi madu. Boleh nah? Jadi tak kacau, tuan-tuan ambil madu, transfer duit. InsyaAllah istiqamah sampai mati. Datang majlis ilmu, datang masjid surau, bukan sampai habis Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Yang baik semua dari Allah, salah silap kerana badal haji 2,500. Sampaikan maklumat ni pada keluarga teman-teman yang bertanya, yang berhajat nak buat pada haji. InsyaAllah ana yang menguruskan RM2,500 sahaja. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبي ورسوله. اللهم أرنا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في شهر القرآن شهر مبارك شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر تقبل منا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.